Western world marks history simply by BC and AD. I mark it by the moment I first saw you. After a lifetime of being different, I finally had my happy life. But the day that changed everything, changed the way the world saw us, and it changed the way you looked at me. मंदिरा, मुझे कभी एक मुसलमान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी. Go right now, go. I must take this journey, no matter how difficult it is, and then you will love me again. would you come with me, sir? I'm going to meet the President of the United States. I have something to say to him. Mr. President! My name is Khan, and I'm not a terrorist. Pluralisme agama adalah suatu perkara yang tidak seharusnya dibiasakan bagi seseorang umat Islam itu. Pluralisme agama ini dapat merosakkan akidah seseorang serta dapat menyesatkan mereka dari jalan yang benar akibat daripada fahaman mereka terhadap pluralisme agama ini. Filem My Name Is Han ini dapat menceritakan lagi tentang apa itu yang digambarkan atau dimaksudkan dengan pluralisme agama. Filem ini diterbitkan pada tahun 2010 yang diarahkan oleh Karan Johar. Pelakon utama filem ini ialah Shah Rukh Khan dan Kajol. Filem ini menceritakan tentang seorang lelaki India beragama Islam yang bernama Rizwan Khan. Dia merupakan seorang autism iaitu dinamakan Asperger Syndrome. Khan berhijrah ke San Francisco setelah dia meningkat dewasa dan bekerja dengan syarikat adiknya. Kemudian, Khan berkenalan dengan wanita Hindu yang bernama Mandira. Mereka bersetuju untuk berkahwin walaupun mereka berlainan agama dan Mandira tidak memeluk agama Islam. Setelah berkahwin, mereka hidup berpandukan agama masing-masing. Kemudian berlakunya peristiwa serangan terhadap menara berkembang di Amerika Syarikat pada 11 September. Pandangan orang Amerika terhadap agama Islam terus berubah dan menganggap Islam ini sebagai ancaman. Peristiwa ini menyebabkan isterinya memiliki perasaan was-was terhadap agama Islam. Khan ingin bertemu dengan Presiden Amerika dan mengubah pandangan orang di sana terhadap agama Islam. Dengan dialognya, My name is Han and I'm not a terrorist. Pluralisme agama dimaksudkan dengan ideologi atau pemahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Walaupun agama berbeza, tetapi pemahaman ini menganggap arah tujuan kebenaran adalah sama. Ideologi ini memikirkan bahawa tiada agama yang paling benar serta semua agama tarafnya adalah sama. Bagi mereka, tiada agama yang boleh mendakwa bahawa agama mereka yang paling benar. Sudah terang menurut Al-Quran bahawa hanya agama Islam sahaja ialah agama yang paling benar dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat perbezaan antara pluralisme agama dan pluraliti agama. Dijelaskan bahawa pluralisme agama merupakan ideologi bahawa agama mempunyai kesamaan dari semua aspek walaupun berlainan agama. Pluraliti agama pula ialah kewujudan kepelbagaian dan perbezaan agama di dunia. Ia dilihat daripada pelbagai aspek termaksudlah dari aspek budaya, bahasa, bangsa dan sebagainya. Perbezaan antara kedua maksud ini haruslah difahamkan dengan teliti agar dapat membezakannya. Allah telah menciptakan kepelbagaian ini agar dapat mewujudkan sikap saling menghormati dan saling memahami antara satu sama lain. Kesefahaman ini adalah bagi mengelakkan umat manusia bermusuhan di atas muka bumi ini. Kepelbagaian ini merupakan tanda kebesaran Allah. Islam sangatlah menolak pluralisme agama tetapi tidak kepada pluraliti agama kerana memang wujudnya masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa di atas muka bumi Allah ini. Kepelbagaian atau pluraliti agama wujud dari zaman Nabi Muhammad, tetapi jika seseorang itu mendakwa perkara tersebut merupakan pluralisme agama, maka mereka sudah sesat kerana tidak dapat membezakannya. Jadi, umat Islam haruslah tahu akan perbezaannya agar tidak terpesong akidahnya dan sentiasa meletakkan agama Islam sebagai agama yang benar sahaja. Kewujudan pluralisme dalam filem My Name Is Han. Unsur yang pertama adalah unsur pemikiran terbuka iaitu kepercayaan bahawa hanya terdapat dua jenis manusia di muka bumi ini dan tidak menekankan tentang agama dan fahaman yang berbeza. Seperti dalam filem My Name Is Han, unsur ini
terjadi apabila ibu kepada Han iaitu Razia menerangkan kepada Han tentang hanya terdapat dua jenis manusia, iaitu yang baik dan yang jahat, dan tidak menekankan tentang agama Islam. Unsur yang kedua adalah unsur perkahwinan, iaitu apabila Han berkeras ingin menikahi Mandira yang beragama Hindu walaupun telah diingatkan oleh Zakir adiknya bahawa hukumnya adalah haram. Han dan Mandira juga bersembahyang mengikut kepercayaan dan amalan masing-masing. Unsur yang ketiga adalah unsur modernisme, iaitu dapat dilihat apabila Han menghadiri majlis memperingati tragedi 911 anjuran masyarakat bukan Islam. Han juga telah memberi zakat kepada penganjur yang bukan agama Islam, dan dia juga telah mengikuti majlis berkabung, menyanyi dan juga berdoa bersama-sama pemeluk agama lain walaupun perbuatan itu adalah haram. Saya Nur Syazana akan membincangkan berkenaan faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebaran perisma dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, perisma didefinisikan sebagai konsep yang luas dalam penerimaan pelbagai agama. Namun demikian, dalam sudut pandangan agama Islam, walaupun kita mengenalkan konsep toleransi antara semua jenis agama, namun ditekankan bahawa semua agama mempunyai kepercayaan berbeza. Contohnya, agama Islam itu sendiri mempercayai bahawa Tuhan yang wajib disembah ialah Allah SWT. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebaran perisma dalam kalangan masyarakat ialah dari segi berfikiran terlalu terbuka. Penerimaan masyarakat terlalu terbuka berkenaan pelbagai agama boleh menyebarkan perisma lebih drastis. Ini yang berlaku di negeri jiran kita, iaitu Indonesia, yang membolehkan pemindahan agama mengikut kemahuan mereka dan perkahwinan berbeza agama secara terang-terangan, terutamanya golongan artis. Selain itu, agama dan kepercayaan disebarkan secara sesat juga adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebaran perisma dalam kalangan masyarakat. Hal ini tercetus apabila terdapat penyebaran agama sesat yang mengakui bahawa dirinya Tuhan serta membuat penekanan bahawa semua agama adalah sama. Sebagaimana yang kita sedia maklum, satu ketika dulu kita dikejutkan dengan berita berkenaan kerajaan langit yang diketuai oleh Ayah Pin. Justifikasinya, pengikut Ayah Pin mengakui bahawa Ayah Pin seorang Tuhan yang mendapatkan wahyu daripada langit dan semua yang disebarkan adalah berpandukan wahyu tersebut. Manakala Ayah Pin mengakui bahawa dirinya ialah Tuhan kepada semua agama. Seterusnya, pengaruh sosial media juga menyumbang kepada penyebaran perisma dalam kalangan masyarakat. Perkara yang hendak difokuskan adalah masalah perisma yang sering menjadi perbahasan. Antara contoh, terdapat segelintir seniors ataupun podcast yang membawa tetamu yang membincangkan soal perpindahan mereka dari agama Islam ke agama lain. Selain itu, TikTok juga antara contoh yang memaparkan trend video perbezaan agama disatukan menjadi pasangan. Jadi, sebelum nasi menjadi bubur, kita hendaklah mengawal faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebaran perisma supaya agama Islam terus terjaga dan tidak berlaku perkara yang lebih serius tentang isu-isu berkenaan perkahwinan beza agama maupun pertukaran agama dalam kalangan masyarakat. Antara kesan pluralisme bagi individu ialah kepercayaan mereka mula terpesong. Selain yang boleh ditekankan, menentukan akidah individu Muslim yang tulen juga adalah kesan kepada pluralisme. Ini disebabkan melalui kepercayaan kepada pluralisme telah membuka jalan kepada kekufuran. Seterusnya, akidah akan luntur dan regangan yang menyebabkan seseorang individu Islam itu menyimpan dari akidah. Selain itu, pluralisme menggabungkan agama yang berbeza menjadi satu kepercayaan dan akan memudarkan nilai-nilai murni bagi sesetengah individu. Dari segi masyarakat pula, pluralisme dapat menjejaskan keutuhan umat beragama. Pemahaman pluralisme yang berbeza ini dapat memecah belah manusia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, ia juga boleh menghancurkan sistem kekeluargaan disebabkan tanpa kefahaman yang tetap dan hanya menggunakan kefahaman agama yang berbeza. Bagi agama pula, ia membawa kepada mensia-siakan perjuangan agama dan mesej kitab suci yang disebarkan oleh rasul-rasul pada masa lalu menentang orang kufur. Selain itu, ia boleh menggugat kesucian agama Islam di Malaysia dan seterusnya secara tidak langsung akan membawa kepada jalan syirik dan kufur. Di samping itu, agama juga akan musnah sebagai salah satu benteng terkuat model sosiopolitik Malaysia dan fahaman ini boleh melunturkan kecemburuan umat Islam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzaz Kamil Hakimi Muhammad Safari akan menerangkan cabaran dan langkah-langkah dalam menangani isu pluralisme. Terdapat pelbagai langkah yang telah dilaksanakan, antaranya ialah penerbitan secara berkala dan konsisten bahan-bahan ilmiah, penganjuran seminar, ceramah dan pembincangan ilmiah, penyelidikan
dan program yang menggalakkan tadabbur Al-Quran dari sudut sains dan penguatkuasa undang-undang syariah dalam Perlembagaan Malaysia iaitu artikel 121-1A. Antara contoh yang dapat kita lihat dari sudut masyarakat ialah seperti yang telah dilakukan oleh seorang bekas kaunselor universiti, Yunan Abdul Samad, di mana beliau telah meninggalkan kerjayanya untuk berdakwah kerana khawatir akan ancaman tersebut. Contoh yang kedua ialah Profesor Ulung Tan Sri Dr. Kamal Hassan. Dia telah menjalankan penyelidikan berkaitan analisis ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran sebagai satu bentuk tarbiyah. Penyelidikan ini telah memanfaatkan penggunaan teknologi dalam bentuk sains dan teknologi. Seterusnya, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) turut berinteraksi dengan masyarakat melalui media seperti radio dan televisyen melalui Surat Islamik dan Sains. Dari sudut kerajaan pula, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) telah bekerjasama dengan pihak berautoriti dalam mencegah umat Islam daripada terjebak dalam entiti IFC di mana pertubuhan tersebut bercanggah dalam akidah umat Islam. Selain itu, buku Breaking in the Silence yang telah diterbitkan oleh kumpulan G25 telah diharamkan kerana berpotensi memecah belarkan masyarakat dan akidah umat Islam. Dan pada masa yang sama, pemantauan pihak berwajib telah dijalankan di mana ratusan sesi penjelasan, seminar dan penyiasatan telah dilaksanakan. Akhir sekali berkaitan RUU 355 di mana undang-undang ini dapat memperukurkan institusi pemakaman syariah dari segi pemerkasaan undang-undang dan peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan khususnya dalam bidang kuasa jenayah syariah. Assalamualaikum, saya Ainin Sofia dan akan membentangkan kesimpulan daripada kertas kerja ini. Terdapat intipati dari sudut negatif di dalam filem ini, antaranya manusia dibiasakan menurut dua nilai tanpa mengira asal-usul agama. Upacara sembahyang dilaksanakan oleh dua individu yang berlainan agama dalam masa dan tempat yang sama, menghulurkan zakat kepada individu bukan Islam dan menyertai upacara nyanyian di dalam gereja. Pengajaran positif turut disampaikan termasuklah Islam bukan agama yang mendorong kepada keganasan, malah agama yang mendidik penganutnya untuk membantu sesama manusia tanpa mengira latar belakangnya. Dalam keratan video daripada filem ini, ketika Rizwan Khan menolong mangsa banjir di Georgia dan diikuti oleh komuniti Islam yang turut meringankan urusannya. Selain itu, umat Islam mestilah menegakkan keadilan dan mempunyai pendirian yang teguh apabila diancam oleh anasir luar. Dalam keratan video daripada filem ini, mesej ini akan membuka mentaliti masyarakat bukan Islam bahawa bukan semua manusia yang menganuti agama Islam ialah pengganas dan tidak sepatutnya menghina golongan umat Islam yang tidak bersalah. My name is Khan and I'm not a terrorist. Secara keseluruhannya, pluralisme agama wujud atas sentimen masyarakat bukan Islam yang mampu mempengaruhi pemikiran umat Islam untuk beramal dengannya. Penerimaan pluralisme agama ini mengakibatkan implikasi negatif terhadap individu, masyarakat dan negara. Cabaran utama bagi penolakan ideologi ini adalah atas diri individu itu sendiri. Maka dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, inisiatif dari pihak masyarakat dan kerajaan adalah sangat penting demi membendung pengaruh pluralisme agama ini daripada terus menular. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cadangan untuk membina jati diri agar terhindar daripada ideologi penerimaan pluralisme. Antara cadangannya adalah peranan ibu bapa untuk memberi pengawasan tingkah laku anak-anak kecil di sosial media, memberi nasihat untuk menolak pengaruh pluralisme agama serta menerap pendidikan berunsurkan akhirawi bagi memupuk ilmu, nilai dan didikan agama Islam di dalam sanubari anak-anak. Selain itu, individu hendaklah sentiasa mendamping diri dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akhlak dan akidah. Individu yang berilmu lebih cerdik dalam membuat perbandingan di antara perbuatan yang mahmudah dan mazmumah. Seterusnya, individu mestilah teliti dalam aktiviti pergaulan bersama rakan sebaya dengan tidak mengikut ajaran yang tidak berunsurkan Islamiah, malah mendampingi diri dengan rakan yang menjaga agamanya. Institusi turut memainkan peranan signifikan termasuklah meningkatkan kualiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian ilmu agama Islam yang lebih mendalam disarankan untuk diketengahkan di dalam silibus pelajaran. Tambahan pula, tenaga pengajar hendaklah menyemai pelajar dengan didikan akhlak dan adab seperti menghormati sesama insan, menghargai kegunaan kehidupan dan sebagainya. Akhir sekali, pihak kerajaan digalakkan untuk menjalankan aktiviti seperti program pembangunan insan dan bengkel jati diri agar dapat membaiki mentaliti dan rohani individu agar lebih stabil bagi mempersiapkan diri untuk mengharungi liku-liku kehidupan yang kian mencabar ini. Sebagai penghias bicara akhir, pelbagai pihak mestilah berganding bahu bagi memainkan peranan demi membendung ideologi pluralisme agama daripada semakin berleluasa dan mampu melahirkan serta membina ummah yang mempunyai ilmu agama Islam yang mendalam bagi meneruskan pembangunan insaniah, terutamanya pada zaman kontemporari ini.